Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Fokus berita, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, menjangkakan 6 episod hujan lebat akan berlaku di Sarawak sepanjang tempoh monsun Timur Laut MTL yang bermula November ini hingga Mac tahun depan. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata pihaknya telah mengadakan satu mesyuarat bagi membincangkan persiapan menghadapi musim hujan utama negeri ini. Menurut beliau, dari segi aset logistik dan kekuatan anggota, JPBNS menerusi agensi tindak balas bersama Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia mempunyai kekuatan sumber manusia seramai 5,501 dibantu dengan kekuatan aset logistik iaitu sebanyak 487 aset darat, 249 aset laut sungai, 12 aset udara dan 207 aset sokongan. Tegasnya, dalam satu kenyataan pada Selasa, aset-aset berkenaan dan anggota akan sentiasa berada dalam keadaan siap siaga. Menjelas lanjut, Dato' Ahmad Douglas Ugah memberitahu Sarawak telah mencatat sebanyak 154 titik panas banjir pada tahun ini. Sehubungan itu, katanya sebanyak 70 buah bot fiber telah diagih ke seluruh bahagian bagi membantu usaha pemindahan mangsa-mangsa banjir sekiranya diperlukan. Dari segi bekalan bantuan bencana, beliau menambah Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memastikan kapasiti yang mencukupi di semua depo simpanan serta pejabat termasuk di pangkalan hadapan. Selain itu, sebanyak 627 pusat pemindahan sementara PPS yang boleh menempatkan seramai 162,091 mangsa bencana juga telah bersiap sedia untuk digunakan dan dapat diaktifkan pada bila-bila masa. Manakala Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sarawak pula telah menyediakan sebanyak 4,000 kit makanan sebagai bantuan tambahan untuk diagihkan kepada mangsa-mangsa bencana. Justeru Dato' Ahmad Douglas Ugah yang juga Timbalan Premier Sarawak turut menasihati orang ramai agar sentiasa bersiap sedia serta peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca oleh pihak berkuasa dalam menghadapi musim MTL ini. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM harus terbuka untuk melihat semula kalender akademik tahun 2024-2025 terutamanya berkaitan cuti perayaan Hari Gawai. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin berkata beliau mengambil maklum mengenai keresahan beberapa pihak yang meminta waktu cuti untuk pergerakan perjalanan pulang ke kampung halaman. A lot of our students from the rural areas, the Dayak students, will take a number of days to prepare themselves to go and to come back from school. But for next year, I'm not too sure, but there were some who told me it could be on the third day, it's the Agong's birthday. So that is already by itself public holiday. Even though it's not a scheduled school holiday. But perhaps MOE also make a mistake there because they put the day of registration as the third, of starting school. So we have yet to see that, but it's no harm for them to bring up this matter. To me, it's no harm. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan yang dibangkitkan oleh Wali Kota Majlis Daerah Kapit MDK, Lating Minggan di Siburan pada Isnin. Baru-baru ini, Lating telah mengeluarkan satu kenyataan mengenai kalender akademik sekolah sesi 2024-2025 yang dilihat mengabaikan kepentingan gawai kepada masyarakat Dayak. Katanya KPM telah mengulangi kesilapan sejak 2021 kerana tidak memasukkan gawai Dayak dalam cuti sekolahnya. Beliau berkata memandangkan hari kedua gawai Dayak 2024 jatuh pada hari Ahad, Isnin 3 Jun akan menjadi cuti umum di negeri ini. Bagaimanapun, kalender akademik menunjukkan bahawa cuti semester persekolahan akan bermula pada 25 Mei hingga 2 Jun.
Sementara itu, Kerajaan Sarawak telah menerima anugerah Kerajaan Digital 2023 daripada ASEAN Oceanian Computing Industry Organisation (ASOCIO) di Seoul, Korea Selatan pada Selasa. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaiha Narawi menerima anugerah tersebut mewakili Kerajaan Sarawak di Majlis ASOCIO Tech Excellence Award bersempena ASOCIO 2023 Digital Summit. Anugerah tersebut mengiktiraf peranan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak (SDEC) dalam penggunaan infrastruktur dan teknologi digital seperti infrastruktur telekomunikasi, hub inovasi untuk pembangunan syarikat permulaan, pusat kecemerlangan dan geran penyelidikan translasi antara lain. Dalam satu kenyataan media pada Selasa, Datuk Seri Julaiha berkata ini merupakan satu pengiktirafan besar bagi Sarawak apabila diiktiraf oleh sebuah organisasi yang dipandang tinggi oleh industri teknologi maklumat dan komunikasi ICT dan menjadi contoh kepada ekonomi di rantau Asia Oceania. Jelasnya anugerah itu membolehkan kerajaan negeri membawa transformasi digital yang lebih besar kepada rakyatnya kerana ia akan memberi inspirasi kepada keyakinan yang lebih besar dalam komuniti perniagaan global serta menarik bakat teknologi mahir. Ujarnya ini akan memudahkan pertumbuhan dan pengembangan masa depan sejajar dengan maklumat untuk mengubah Sarawak menjadi kuasa ekonomi digital seperti yang divisikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerusi strategi ekonomi digital Sarawak 2018 hingga 2022 dan juga Pelan Tindakan Ekonomi Digital Sarawak 2030. Laporan seterusnya, syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia belum memberi maklum balas mengenai permohonan daripada Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS bagi mempertimbang semula dan mengekalkan laluan penerbangan terus dari Singapura Miri dan Singapura Cebu. Ini susulan daripada keputusan AirAsia yang memutuskan untuk menggantung operasi penerbangan terus melibatkan kedua-dua laluan berkuat kuasa 21 Februari tahun depan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kementeriannya sudah menghantar surat kepada Ketua Pegawai Eksekutif CEO AirAsia Malaysia Riyad Asmat berhubung perkara itu pada 8 November lepas selepas menerima email daripada AirAsia Berhad bertarikh 7 November lalu. Menurutnya, MOTS sudah menulis surat kepada pihak AirAsia bagi mempertimbangkan semula dan terus mengekalkan kedua-dua laluan itu mungkin dengan kekerapan penerbangan yang dikurangkan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Selasa. Datuk Seri Lee menambah buat masa ini AirAsia beroperasi 4 kali dari Singapura ke Miri dan 3 kali ke Cebu setiap minggu dengan kapasiti muatan purata masing-masing 69% dan 67%. Sementara itu, beliau memberitahu antara faktor keputusan pengangkutan itu diambil adalah disebabkan jumlah penumpang yang rendah sehingga menanggung kerugian besar. Jelasnya, AirAsia juga akan menghubungi semua penumpang yang terjejas mengenai penamatan operasi berkenaan menjelang hujung tahun minggu ini. Manakala sebanyak 41 rumah di kawasan Daro telah berjaya dibaik pulih menerusi program penambahbaikan rumah miskin rakyat Sarawak MRP-PPRMS Fasa 1 untuk tahun 2023. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi'i Ahmad berkata ini menambah kepada bilangan 571 buah rumah yang telah berjaya dibaik pulih di kawasan Daro semenjak tahun 2018. Katanya inisiatif Kerajaan Sarawak yang menyediakan peruntukan kepada wakil rakyat bagi membantu rakyat di kawasan masing-masing dilihat sebagai suatu manfaat. Jelasnya ini kerana wakil rakyat dapat membantu membaik pulih rumah mereka yang memerlukan dengan segera bagi keadaan rumah yang bocor dan usang serta memberi mereka kediaman yang lebih selesa. Beliau berkata demikian semasa membuat lawatan terhadap beberapa buah rumah yang telah dilaksanakan di bawah program tersebut di Daro pada Sabtu.
Dalam pada itu, ketika lawatan tersebut, kebanyakan pemilik rumah yang dibaik pulih telah menzahirkan rasa syukur atas bantuan berkenaan dan berterima kasih kepada wakil rakyat dan kerajaan negeri atas inisiatif tersebut. Safi'i juga berkesempatan menyerahkan sumbangan tongkat kepada Sapiah Gang di Kampung Tengah Daro bagi membantu memudahkan pergerakannya. Pada program sama, beliau bersama Ketua Pemuda dan Skuad Kasih Sayang Wanita Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB Ranting turut mengadakan program ziarah sambil menyampaikan sedikit sumbangan bakul makanan kepada mereka. Paparan berikutnya, projek transformasi luar bandar RTP membina baru balai raya di Kampung Sungai Raya berjumlah RM200,000 telah siap sepenuhnya. Simbolik penyerahan tapak projek tersebut disempurnakan oleh Wakil Jabatan Kerja Raya JKA bahagian Sabarahat selaku agensi pelaksana Zen Cevito Madang kepada Ketua Kampung Sungai Raya Sapawi Mai. Hadir menyaksikan simbolik berkenaan ialah Adun Simunjan Oladris. Ola ketika ditemui semasa lawatan ke balai raya itu pada Selasa menyatakan keyakinannya bahawa penduduk di kawasan itu akan berasa lebih selesa untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dengan adanya balai raya tersebut. Katanya hal ini demikian kerana JKA bahagian Samarahan serta pihak kontraktor telah melaksanakan pembinaan projek itu dengan sempurna. Projek RTP ini bermula sejak 30 Jun 2023 dan telah siap lebih awal daripada jadual yang ditetapkan. Selanjutnya, projek RTP bagi menaik taraf prasarana jalan utama dan peparitan rumah Jimbai Sungai Meradong di Bintango telah dilulus dengan peruntukan berjumlah RM50,000. Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing berkata projek RTP di bawah seliaan JKA bahagian Sarike tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebolehcapaian kemudahan dan keselesaan penduduk di konstituensinya. Menurut beliau, usaha itu bukan sahaja dapat mengurangkan masalah kesesakan jalan raya, malah penduduk rumah Jimbai dan kawasan sekitarnya juga akan berpeluang menikmati kemudahan pengangkutan yang lebih baik sekaligus menggalakkan pembangunan ekonomi di rantau ini. Katanya lagi, ia merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam membangunkan kawasan luar bandar dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Datuk Ding berkata demikian ketika ditemui semasa meninjau ke tapak projek tersebut pada Isnin. Dalam pada itu, beliau menggesa penduduk rumah Jimbai untuk memberikan kerjasama kepada kontraktor yang telah dilantik dalam pelaksanaan projek itu nanti. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Buletin edisi Tengah Hari ini diakhiri dengan paparan video mengenai visi Premier Sarawak PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi,
mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, perlombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.